alkohol. Nak bincang sedikit pasal alkohol, kamu dah buat functional group dengan homologous series. So alkohol sekarang adalah homologous series. Okay. Untuk homologous series ini, functional group yang akan memberi functional group yang duduk dalam homologous series ini, functional group yang akan memberi function, alright, akan memberi identity kepada alkohol adalah kumpulan apa yang kamu akan jumpa dalam alkohol? Nama? Siapa-siapa? Hydroxyl. Hydroxyl. Yang tu benda paling asas lah saya rasa. Okay, bila kamu jumpa alkohol, kamu tahu dia adalah hydroxyl ataupun yang biasa kamu tulis adalah OH. So dalam alkohol, bila kita nampak je OH, kita tahu dia alkohol. Okay, first thing, before saya nak start, kita akan ada dua learning outcome. Satu, kita nak classify alkohol. Satu lagi, kita nak belajar chemical property. Okay, dalam eksperimen ini, kita ada part A, part B, part C. Kita ada 3 part. Kalau siapa yang dah buat jota, kamu akan nampak prosedur kamu ada 3 part. Classify alcohol adalah part A, chemical property adalah part B dan juga part C sikit. Okay? So that is your learning outcome. So macam mana kita nak classify alcohol? First thing, kita tak belajar lagi dan tutup. So saya nak ajar siap-siap. Ingat tak classification of carbon? Kita belajar classification of carbon hari tu dalam tutorial, kita belajar primary carbon. Primary carbon dalam nota kamu, kalau kamu ingat, dia adalah 4 single bond, mesti 4 single bond dan dia pegang satu carbon je. Yang lain tu semua hidrogen atau benda lain lah. Alright? Benda apa pun tak kisah. Yang penting berapa hidrogen. Ingat yang ni? Ada yang mengangguk, alright, senang kan benda ni? So, classification of alcohol, sama, senang. Okay? Kita akan tengok class of alcohol depends pada OH duduk kat siapa. Sama, saya ada 3 kelas alkohol. Kalau carbon ada 4. Kat sini saya ada 3 kelas alkohol. Saya ada primary alkohol. Saya boleh ada secondary alkohol. Saya ada tertiary alkohol. Okay, tak ada quaternary. 3 je. Macam mana nak tentukan? Sangat senang. Kelas alkohol akan depends on carbon yang pegang OH. Kalau carbon, kalau dia kata dia adalah primary alcohol, carbon yang pegang OH mesti adalah carbon primary. Dengan kata lain, carbon ni ada 4 ikatan, 1 ikatan pegang OH, 1 lagi pegang carbon, 2 lagi tu pegang apa pun. Okay, that is primary alcohol. Kalau nak tengok primary alcohol, nak tengok class of alcohol, senang. Cari carbon yang pegang OH. Carbon lain tak payah tengok. Dia lagi senang berbanding classification of hydrocarbon hari tu. Hydrocarbon tu hang kena check setiap satu carbon boleh tak classify dia kelas apa. Yang ni lagi senang. Carbon yang pegang OH, itu saja kita tengok. Carbon yang lain, tutup mata biar. So kalau primary alcohol adalah carbon yang pegang OH tu primary. Kalau secondary alcohol, carbon yang pegang OH itu mesti adalah secondary. Carbon ni kena secondary. Macam mana dia boleh jadi secondary? Sebab dia akan pegang 2 carbon yang lain. Yang ni peganglah apa pun. So sama, kita hanya akan fokus pada carbon yang pegang OH. Sangat senang. Sebab tu dia tak boleh ada quaternary. Maksimum dia hanya boleh pegang sampai tertiary sebab salah satu ikatan tu dah pegang OH. Salah satu ikatan tu dah pegang OH, so tinggal 3 ikatan. Maksimum dia boleh pegang 3 carbon je lah. Sebab tu kalau alkohol, dia hanya boleh jadi tertiary alkohol. Dia takkan ada quaternary. Alright, tak logik weh. Carbon bawa 4 ikatan. Mana boleh ada quaternary? So sangat-sangat senang, very easy. Over here kita hanya akan fokus sekali lagi pada carbon yang pegang OH. So untuk saya, lagi senang berbanding hydrocarbon. Sebab saya tak payah check semua carbon. Saya check satu carbon je. Carbon yang pegang OH. Habis. Kalau amali minggu lepas. Kita buat untuk hydrocarbon. Alright. Kita fokus pada carbon double bond. Betul? Okay kan? Minggu lepas saya ajar. Bila kita buat carbon double bond, kita buat nak bezakan carbon double bond dengan carbon single bond. Kita tak payah cari orang lain. Kita cari carbon double bond duduk mana? Kat sini. Sama. Kita buat untuk alkohol. So kita hanya fokus pada carbon yang pegang alkohol. So tak kisahlah carbon tu panjang mana, pendek mana, dia bagi dalam ring ke, dia tak bagi dalam ring, tak payah kisah. Kita sebenarnya nak tengok carbon yang pegang OH. Habis cerita. Okay, itu sahaja.
Dan bila classification of alcohol jadi salah satu objektif, classification of alcohol jadi salah satu objektif, dia akan jadi benda yang sangat penting. Untuk akan datang, kamu buat tutorial, kamu buat dalam lab, whatever. Kamu jumpa je alkohol, sayang. Jumpa je alkohol, soalan tanya ke, soalan tak tanya, classify the alcohol. Obviously, kalau learning objektif saya adalah classification of alcohol, obviously class of alcohol akan bagi function yang berbeza. Primary alcohol akan dapat result yang berbeza, secondary alcohol dapat result yang berbeza. Ada yang dah buat? Ada yang dah Google? Alright? Patutnya dah buat lah, patutnya dah Google lah. Okay? So, dia akan dapat result yang berbeza. So, bila jumpa dalam soalan exam final nanti, first thing, jumpa OH, classify dulu. Alright? Supaya kamu tahu dia kelas apa. Okay? So, sangat penting, sangat simple, sangat asas. Functional group, kita dah bincang, dia adalah hydroxy OH, tak ada apa. Kat sini, kita nak classifykan dia. So, dalam exam, kalau keluar soalan macam ni, okay, kalau keluar soalan like this, kita nak classifykan benda ni. Dan dia macam biasa, dia bagi dalam bentuk yang hampa tak minat lah. Dia bagi dalam bentuk condense. Okay? Dalam exam, kita buat apa? Expand. Thank you. Ada orang bersuara, terharunya. Alright, betul Amir, kita akan expand. Alright, kita akan expandkan benda tu. So, dalam kimia, organik kimia, senang. Dengan syarat hang jangan malas. Dia dah bagi structure. Kita kembangkan benda ni. So saya akan mula dengan karbon yang saya merahkan ni. Teacher akan mula dengan karbon yang saya merahkan yang ni sebab karbon ini pegang 3 CH3. So teacher mula dengan dia. Karbon ni sekarang pegang 3 CH3. Dan bila saya kata kembangkan, hang tak payah kembang gila-gila weh. Tak payah kembang sampai hidrogen semua, tak payah. Kita kembangkan sehingga kamu boleh nampak dia pegang berapa karbon. Kita hanya perlu kembangkan dengan kata lain, karbon yang pegang OH ni dengan jelas. Kita kembangkan yang ni je. Alright, yang lain tak payah expand, hydrogen semua tak payah kembang. Kita hanya perlu kembangkan sehingga kamu nampak dengan jelas. Berbanding apa yang saya bagi dengan apa yang saya dah lukis. Obviously, yang ni nampak jelas terpampang dia kelas apa. Betul? So dalam exam satu je, jangan malas. Sebab kalau saya buat soalan, siapa-siapa buat soalan pun kita sentiasa bagi dalam bentuk yang kamu tak nampak. But that in mind sebab saya nak kamu buat salah. Jahat lagi tahu. I mean kalau kita buat soalan senang, hampa mesti pandai rendah apa ni semua bagi soalan tak ada kualiti, hampa kutuk kita kan. So kita bagi soalan yang kualiti lah. Alright? So kalau cikgu kamu bagi soalan senang sangat, cikgu tu tak buat kerja weh. Kita kena bagi soalan yang susah supaya kamu otak kamu jalan lah. Kalau tak nanti bila dah tak ada, dah mati, otak tu macam baru punya. Bersalah pula kat Tuhan kan. So kita gunalah. Okay, orang dah bagi kita gunalah. So kembangkan, jangan malas, kembangkan. Dan kamu akan nampak dengan jelas karbon yang pegang OH, kita hanya perlu fokus pada karbon yang pegang OH. Dia adalah secondary sebab dia terikat dengan 2 karbon. Secondary alcohol, easy. Alright, easy. Next, yang kedua pula sama, dia dah kembangkan sedikit untuk kamu. So kamu boleh just kembangkan lagi. Just kita sebenarnya nak nampak, kita nak kembangkan karbon yang pegang OH je. Dengan jujur, saya nak kembang yang ni je. Orang lain saya malah. Saya tak nak tengok. So saya tengok dia, ikatan pertama dengan OH, ikatan kedua dengan karbon, hidrogen, hidrogen. So satu je terikat dengan karbon. So dia primary. So kalau karbon ni karbon primary, benda ni akan jadi primary alcohol. Easy, easy. Okay, very easy. Next, saya ada structure ni. So saya mula dengan karbon yang pegang OH, karbon kedua sebab CH3 tu duduk dalam bracket. So saya ada C pegang 2 CH3. Dalam bracket dia dah tulis 2 CH3. Lepas tu dia pegang OH satu dalam bracket. Lepas tu sambung CH2, sambung CH3. Same thing, kita fokus pada karbon yang pegang OH. So karbon ni pegang OH sekarang, dia pegang 1C, 2C, 3C. So this thing right now, tertiary alcohol. Senang. Ni kira-kira 1, 2, 3 je weh. Hang tak boleh kira 1, 2, 3 apa balik tadikah. Siapa jawab yang ni salah, ketuk kepala hampa sampai penyek. Tahu?
Rugi orang bagi kepala tu dengan otak tu. Okay, easy. Okay, so untuk saya, dia lagi senang berbanding alkin. Nampak alkohol? Kelas alkohol tu habis cerita. Kita dah tahu dah jawapan dia apa nanti. Okay, so yang tu paling basic dalam alkohol, classified dah alkohol. Sekarang, soalan bagi structure. Dia bagi structure macam ni, kita tahulah dia adalah kelas apa. Kita nampaklah dia primary, secondary, tertiary ke whatever. Dalam lab, dalam makmal, kenapa kita nak buat test? Kenapa wujudnya Lucas test? Sebab primary alkohol kamu, secondary alkohol kamu, tertiary alkohol kamu, semua adalah colourless. Sekali lagi, kamu akan dapat structure yang semua colourless. Tak ada bau, ada bau yang sama. Tak ada colour, semua colourless. Lepas tu, saya tak pernah rasa, so saya tak tahu rasa dia sama ke tak. Tapi, kita tak boleh bezakan guna mata kasar. Sebab tu sekali lagi, kita nak buat test. Kenapa saya nak buat test? Sebab saya nak bezakan diorang. Okay? So, saya nak buat test, kita akan buat satu test yang di mana kita panggil Lucas. Okay? Oh, tak ada S. Kita akan buat Lucas test. So, bila saya kata saya nak buat Lucas test, saya kena tahu apa reagent yang saya guna dalam Lucas test. Resepi dia apa? Siapa watak utama? Anybody? Dah cari? Anyone? Jawapan? Try your luck. Try your Google answer. Zinc chloride. Alright, Aisyah kata ada zinc chloride. Lagi? Concentrated hydrochloric acid. Concentrated hydrochloric acid. Lagi? Ada dah? A mixture of concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride. Okay. Anhydrous. Okay, kawan-kamu ada perkataan anhydrous zinc chloride dengan concentrated hydrochloric acid. Okay, kat sini saya nak insist satu benda. Saya nak insist perkataan concentrated hydrochloric acid. Okay, kamu wajib guna concentrated hydrochloric acid tapi kamu tak wajib tulis anhydrous. Of course, kalau kawan siapa yang Google dan kamu jumpa anhydrous, tak salah. Tak salah. Cuma yang saya insist betul-betul adalah concentrated. Sebab dia mesti kena ada asid yang kuat. Kalau tak ada asid yang kuat, Lucas test kamu tak akan jadi. Okay, so saya insist perkataan concentrated hydrochloric acid. Short form dia adalah CONC titik. That is the way kita tulis concentrated hydrochloric acid. Dua-dua ni kena ada. That is your Lucas reagent. Bahan yang kita guna untuk Lucas test. Faham? Tenang? Okay. So, next. Kita nak observation. Saya nak observation untuk Lucas test kat sini. Saya ada primary alcohol, saya ada secondary alcohol, saya ada tertiary alcohol. Saya nak jawapan kamu dulu. Saya nak tengok jawapan yang kamu Google tu betul tak? Primary alcohol. Anis? Anis Christina? Dia macam cakap dengan bilik kosong, so dia kena ada echo. Nis. Itu dia dah hilang. Sedih aku. Alright, Ain. Saya ada berapa Ain? Saya ada Ain Najwa, saya ada Ain No, Ain Najwa, Ain Amisha. Siapa nak jawab? Ain mana nak buka mic? Main suara mahal anda. Line macam teguk. Ya, Ain, come. No cloudy solution form even after 5 to 10 minutes. No cloudy solution form even after 5 to 10 minutes. Ni jawapan saya ni. Okay, good. Secondary. Kita bagi voice pula, Fahad. Faham pula, Faris. Faris, sorry. Saya masih Google Miss. Oh tidak kan? Kita try. Tak apa. A less stable carbocation will form but less stable carbocation than tertiary alcohol.
and the reaction will occur at room temperature in a matter of minute. Wow. Tahu je. Itu level boleh buat degree tu yang Google sungguh. Tak tahu. Yes, in a matter of minute tu saya setuju. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain yang simple sikit, yang balik kepada metrik? Aisyah. React within 5 hours 10 minutes depending on their solubility. React within 5 to 10 minutes depends on solubility. Okay. Ada jawapan lain yang nak bagi kat saya? Cloudiness appear 5 to 10 minutes later. 5 to, kita masih pada secondary ya. Kita masih pada secondary. Alright. Jawapan Hana kata cloudiness. I like this word. Cloudiness appear after 5 to 10 minutes. Kalau tak silap saya tadi cakap. Okay, kita ada dua pilihan kat sini. So let's see tertiary pula. Kita bergerak ke tertiary pula. Ada jawapan siapa-siapa? Cloudiness appear immediately. Cloudiness, Hana kata cloudiness appear immediately. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Anybody? From the floor? Faham? Sama. Dia bila seorang dah sama tu, saya tanya lagi pun sama je lah kan. Aku tahu dah panggil apa. Okay. So, kita ada pilihan jawapan kat sini. Cuma yang saya nak tengok apa yang kawan kamu bagi. Alright. On Lucas test, what kind of observation we are looking for adalah perkataan cloudy. Kita nak cari apa yang sama dulu. Alright. Cloudy. Cloudy. Tahu tak cloudy tu apa? Tahu tak? Bila kamu tengok mata cloudy itu sebenarnya apa? Air colour apa tu sebenarnya? Wow. Wow. Wap tu apa? Cloudy solution. Cloudiness means what? Berkelebat. Ikhwan? Keruh lah. Keruh. Good word. Keruh. Alright. What we put in English? Cloudiness adalah keruh. Saya Google semalam baru saya tahu cloudiness tu bahasa Melayu keruh. Penyelah saya tak bijak kan. Alright, keruh. Keruh tu maksud apa? Kalau kamu pernah tengok macam air kapur. Keruh. Alright, putih macam putih susu tapi tak seputih macam susu lah. So dia air keruh. Yang tu yang kita nak tengok. Lucas test, zinc chloride dengan hydrochloric acid. The Lucas reagent adalah colourless. This thing adalah colourless. Alright. Alkohol yang kamu masukkan tu pun adalah colourless. Dua-dua tu adalah colourless macam air kosong, air pipe. Tak ada colour. Tapi bila kita campurkan diorang, apa yang kita nak nampak, apa yang kita duk tunggu adalah cloudiness. Kekeruhan ataupun keruh air tu. Daripada clear solution, kita nak tunggu dia jadi cloudy. Kita nak tunggu dia jadi keruh. Dan kalau kamu perasan, semua orang tengah tunggu keruh. Primary, secondary, tertiary dapat observation yang sama. Tapi macam mana saya nak bezakan diorang? Adalah masa. So, masa jadi benda yang sangat penting. Kita mula dengan tertiary. Okay? Tertiary, cloudiness appear immediately. Perkataan immediately dengan tertiary adalah wajib. Bila kamu kata dia adalah tertiary alcohol, saya nak mula dengan tertiary ya. Bila kamu kata dia adalah tertiary alcohol, bila kamu tulis, kamu wajib ada perkataan immediately, instantly, perkataan yang dia berlaku on the spot. Kalau tak percaya, minggu depan apa yang akan berlaku adalah kamu ada test tube. Dalam test tube ni adalah tertiary alcohol. Kamu pun drop lah hydrochloric acid kamu. Hydrochloric acid pula. Kamu drop Lucas reagent kamu. Dia jadi macam yang saya tunjuk last week. Kamu drop Lucas reagent, dia akan dapat turun kat bawah tu, kamu goncang sikit je, tak sampai 1-2 saat, dia jadi keruh terus. Dia akan berlaku immediately. Sebab tu saya tak perlu guna masa. Saya tak perlu ambil masa tu, saya kata 1 saat, 2 saat, tak payah. Sebab dia almost akan berlaku dalam 1-2 saat je. Sebab tu kita guna perkataan immediately. So, tertiary alcohol, kawan kamu guna cloudiness. Saya terima.
Cloudiness boleh ataupun yang senang cloudy solution pun boleh. Dua-dua betul. Alright, appear immediately. Perkataan immediately sekarang wajib. Alright, wajib, sangat wajib. Kita bermain dengan masa. Siapa yang dah buat jota dia akan perasan part A Lucas, kamu kena ambil stopwatch. Alright, so bila ada melibatkan stopwatch, bermakna kita bermain dengan masa. Untuk secondary dan primary, alright, untuk secondary dan primary alcohol, primary alcohol takkan dapat cloudy. Alright, primary alcohol, kawan kamu bagi ni jawapan saya ni. Apa tengok kat mana? Tengok kat nota bagus tu. Kawan kamu kata no cloudy solution form. Kalau kamu hanya tulis no cloudy solution form, salah. Sebab secondary alcohol, kamu akan dapat cloudiness, saya suka ayat ni. Cloudiness appear after 5 to 10 minutes. Okay, dia depends ya dalam amali kamu. Kalau amali kamu buat hari tu, kamu dapat cloudiness dia dalam 2 minit, tulislah 2 minit. Tapi cloudiness kamu dapat 3 minit, 3 minit. Okay, 5 to 10 minutes tu adalah contoh. Kalau kamu tak nak tulis 5 to 10 minutes, kamu tulis after 5 minutes pun boleh. Apa yang saya nak tunjuk kat sini, kita nak bezakan secondary dengan tertiary. Kenapa saya nak letak masa tu? Sebab saya nak bezakan saya nak bezakan secondary dengan tertiary. Tertiary pun jadi cloudy, secondary pun jadi cloudy. Apa beza dia? Masa. Secondary perlukan masa yang lagi banyak. Bermakna saya ada alkohol secondary, saya masukkan Lucas reagent, saya tuang Lucas reagent, saya goncang, dia tak jadi cloudy terus. Kita akan goncang, kita letak kat tepi side, lepas 2 minit, 3 minit at least, baru dia jadi cloudy. Alright, itu beza secondary dengan tertiary. Sebab dua-dua bagi cloudy. Tapi satu ambil masa lama sikit, satu ambil masa cepat. So masa, cuma sekarang yang saya nak insist maksud teacher, saya perlukan masa tu. Han tulislah 2 minit boleh, 3 minit boleh, 5 minit boleh. Berapa masa Han letak, Han dalam amali nanti dapat 2 minit 59 saat. Han tulislah 2 minit 59 saat. Tak payah lurus sangat weh. Saya gurau je. Dalam exam tu, kamu janji ada masa. Kita nak bezakan, saya nak tunjuk bahawa dia kena tunggu baru dapat cloudy. Okay? So yang tu secondary, tertiary. Faham? Setuju? Okay. Next, primary. Masih bermain dengan cloudy, tapi sekarang dia adalah no cloudy. Primary adalah satu-satunya no cloudy. Kenapa saya kata kalau saya hanya tulis no cloudy solution form, teacher kata ayat ni salah. Sebab apa? Sebab secondary pun no cloudy. Dari awal. Secondary kena tunggu dalam masa 5 minit baru dapat cloudy. So bila primary kamu kata no cloudy solution form, salah. Sebab dia boleh jadi secondary. Hang kena tunggu. So cloudy solution untuk primary adalah no cloudy solution form even after 5 minutes. Ayat belakang ni wajib. Menunjukkan kamu dah tunggu. Saya dah goncang. Saya dah tunggu 5 minit. Dia masih tak jadi cloudy. Dan dia primary. Alright, dan dia primary. Okay, ingat yang tu. Cara yang kita tulis sekarang lagi detail. Tak macam bromine test. Bromine test kita hanya bagi tahu oh reddish brown ubah atau tak ubah. Kat sini semua orang dapat cloudy. So saya nak bezakan primary, secondary, tertiary menggunakan masa. Okay, so kita akan bermain dengan masa. Dan ayat kamu kena termasuk dengan masa-masa yang kamu ada tu. Make sense takat ni? Alright, yang saya bagi kat jawapan, yang kamu bagi kat atas tak salah, betul. Cuma ada yang kurang tepat lah. Alright, ada yang kurang tepat, betul. Cloudy tu semua betul dah. Kena lagi tepat dengan masa. Okay, easy. Ni skema jawapan dia ni. Alright, guna je ayat ni. Okay, so kalau tu dah settle. Sekarang, next. Yang saya nak tinggal untuk kamu. Saya nak tanya minggu depan. Saya nak tahu function of Lucas test. Okay, fikirkanlah. Sekarang apa guna Lucas test? Okay, very obvious dah. Kalau kamu faham observation ni, kamu faham apa yang kamu buat last week, kamu dah tahu dah kerja Lucas tu apa. Lain kali letak nama anak Muhammad Lucas. At least dia belajar kimia, dia betul satu benda dah. Dia pandai eja dah. Kan?
Okay boy, Muhammad Lucas. Sedap pun nama tu. Kelas weh. Okay, so boleh letak Muhammad Lucas. Alright, next. Kalau dia sekarang primary tak ada observation, no cloudy solution for after 10 minutes, secondary cloudiness appear after 5 minutes, tertiary appear immediately. Saya nak bergerak terus kepada data analysis. Boleh tak? Saya nak bergerak terus kepada data analysis dalam pre-lab kamu. Ada data analysis sebab saya nak tulis equation terus. Okay? Saya nak tulis equation terus. So, untuk primary alcohol, this is my primary alcohol, secondary, tertiary. Kita buat untuk primary dulu. So, untuk primary alcohol kamu, cara kamu nak tulis equation adalah like this. Primary alcohol, kamu akan react dengan ZnCl2, concentrated HCl, alright, Lucas. Salah, Lucas perlu tak? Tak perlu hit. Okay, tak perlu hit. Okay. So, zinc chloride concentrated, ingat ya, concentrated wajib ya, concentrated HCl, dan disebabkan dia adalah primary kat sini, no cloudy solution form. So, no reaction. Sebab dia adalah primary, oops, besarnya titik aku. Sebab dia adalah primary alcohol. Satu. Kita nak buat untuk secondary alcohol pula. Okay, kita nak buat untuk secondary alcohol pula. Secondary alcohol, saya salin je apa yang soalan bagi. Teacher hanya kembangkan pada karbon yang pegang OH macam biasa. Okay, kita hanya kembangkan karbon yang pegang OH. Saya ada ZnCl2, saya ada concentrated HCl. Anybody boleh bagi tahu apa yang berlaku rasa-rasa? HCl terbentuk. Sorry, Hana? HCl terbentuk. Saya akan dapat satu byproduct HCl. Teacher akan dapat HCl, yes. Lagi? O tu tak ada. Apa tak ada? O dekat Ni, ya, tak ada. Lepas tu ganti dengan apa? H je. H je. Lagi? Ada orang lain? Rasa-rasa? Cl. Cl. Okay. Tengok logik weh. Tengok logik je. Obviously, yang akan buat reaction sekarang OH lah. Siapa lagi nak buat reaction? Yang belajar pun pasal alkohol. Alkohol lah yang akan buat reaction tu. Alright, alkohol akan buat reaction. Buat reaction dengan apa? Saya ada ZnCl2, saya ada concentrated HCl. Hang teka pun hang boleh kena weh. Sama ada H atau Cl lah. Obviously Cl lah. Sebab OH adalah OH minus. Cl adalah Cl minus. So apa yang akan berlaku? Kita akan ganti, saya guna perkataan ganti. Kita akan ganti, salah tulis. Saya kembang, nak kembang kena kembang semua. Saya akan ganti karbon yang pegang OH dengan Cl. Alright, teacher akan ganti karbon yang pegang OH dengan Cl. So, saya nak tanya sekali lagi. Byproduct tu adakah HCl? Fikir betul-betul. Siapa yang keluar, siapa yang digunakan? Ada byproduct, ada tambah something. Amir? H2O? Thank you. Obviously, H2O, bukan HCl. Kenapa adalah H2O? OH dah keluar, bye-bye. So, saya ada OH lah, duk merempat kat P tu. Lepas tu HCl, Cl dah guna, masuk dalam tu. So, saya ada H plus merempat kat luar tu. So, saya akan dapat H2O. Thank you so much. Okay. So, kamu akan dapat OH ganti dengan Cl, lepas tu H2O. Make sense?
Sama juga dengan tertiary alkohol kamu. Tertiary alkohol kamu akan buat exactly benda yang sama. Alright. Sebab dia proses yang sama. Dia dapat cloudy yang sama. Cuma reaction dia lagi laju. Sebab tu saya kata tertiary kamu akan dapat benda yang sama. Tertiary alkohol kamu yang pegang OH ini. Okay. Dia akan buat benda yang sama. Dia akan dapat produk yang sama macam atas. Cuma dia lagi laju. So bila kamu tulis, kamu akan dapat CH3. Alright. CH3, OH tu ganti dengan Cl. Miss, nak tanya. Ya. Kiranya yang tempat OH tu kita tukar dengan Cl and ada new formation of H2O je lah. Yes. Je lah. Ya. Itu je lah. Alright, thank you. Yes. Itu sahaja. Kita akan ambil OH. Kita ganti OH dengan Cl dan hasilkan water. Dan water tu dah tahulah datang dari mana kan. OH keluar tinggal H+. So ni adalah equation. Okay, ni adalah equation yang kamu akan patut tulis dan lengkap dengan water lah. Lengkap dengan water. So saya ada soalan nak tinggalkan untuk kamu macam biasa. Saya dah tanya tadi function of Lucas. Okay, saya dah tanya function of Lucas test. So, looking at the observation, kamu dah patut tahu kenapa saya nak buat Lucas. So, yang tu function of Lucas. Soalan next yang saya nak tinggal kat kamu. Kalau kamu perasan, kita guna concentrated HCl je. Perasan tak? H gabung dengan OH minus, Cl masuk ganti OH. So, saya nak tahu function of ZnCl2. Kenapa ZnCl2 tu kena ada? Pergi cari. Alright, kenapa ZnCl2 tu kena ada? Satu. Kedua. Alright, kedua, bila kamu buat observation, bila kamu buat reaction ni, kamu sepatutnya akan dapat satu lagi observation. Alright, kamu akan dapat satu lagi observation, kamu akan dapat 2 layers of solution. Okay, kamu akan dapat 2 layers of solution. Saya nak tahu why 2 layers of solution. Kenapa ada 2 layers of solution dan saya nak tahu what is the 2 layers. Observation yang tadi kita buat sayang, kita dapat cloudy, betul? Dia sebenarnya adalah cloudiness appear 5 minutes and 2 layer solution. Cloudy solution appear immediately and kamu akan dapat 2 layers. So saya nak tahu apa itu 2 layers dan kenapa wujud 2 layers. Okay, cari yang tu. So untuk Lucas ada 3 soalan je lah. Function of Lucas, function of zinc chloride dan juga what is the 2 layers and why the 2 layers. Senang. Okay. Google boleh dapat weh. Nak Google dengan tak nak Google je. Macam biasa saya suka tanya kenapa. So make sure bukan saling jawapan kawan lah. Tanya sekali dengan kawan kenapa macam tu weh. Tak apa nak tanya kawan, nak tidur kawan tak ada masalah. Saya pun kaki tidur dulu. Tapi saya tidur dengan bijak sikit. Okay. Alright. Question so far untuk Lucas? Boleh? Okay. Alright. Kalau boleh, move on. Alright. Kita nak pergi pula kepada part C. Saya nak pergi pula kepada part C observation, balik kepada observation kita. Alright. So, part B over here, kita akan buat oxidation using acidified potassium permanganate. So, untuk part B, just very quickly, tadi saya tanya Lucas reagent dia apa. So, sekarang saya pun nak tanya jugalah. Part B, kita akan buat oxidation reaction. So, untuk oxidation reaction ini, siapa reagent yang kita akan guna? Reagent yang kita akan guna, soalan dah bagi dah. Kalau kamu baca betul-betul, soalan dah bagi tahu dah. Acidified potassium permanganate. Kita akan guna KMNO4 H+. Ingat tak last week kita guna KMNO4 tapi OH minus? Alright, sebab tu saya cakap KMNO4 kena tulis dia dalam H+ atau OH minus. Last week kita guna OH minus. This week kita guna H+. So reagent dia adalah KMNO4 H+, dan juga condition, dia ada condition ya. Condition dia adalah hot. Okay, condition dia adalah hot. Nanti bila kamu tulis equation, kamu akan nampak hot tu. Okay, last week kita guna cold, this week kita guna hot. Okay, so that is the oxidation yang kita akan buat.
Sekali lagi, macam biasa. Color KMNO4 apa? Dari awal, color KMNO4 apa? Purple. Thank you. Thank you, Mira. Purple color. So, kita akan sekali lagi, observation adalah bergantung pada purple color tersebut. Okay. Next, saya nak tanya. Purple color itu akan berubah jadi apa? Ashraf? Colorless. Colorless. Untuk saya, kat sini saya ada primary, saya ada secondary, ada tertiary. Ashraf, dia akan berubah colorless untuk kelas mana? Tertiary. Tertiary. So, Ashraf kata purple color of KMNO4. Macam biasa sayang, observation tulis dari apa jadi apa. Purple color of KMNO4 decolorize. Last week kita banyak guna term colorless kan? So this week kita belajar perkataan baru, decolorize, yang saya dah pernah ajar dah dalam kelas. So purple color of KMNO4 decolorize untuk tertiary, Ashraf kata. Lagi? Anybody? Primary, secondary, observation dia apa? Anybody? Akmal? Akmal. Akmal rasanya buka phone je bah. Tidur. Miss Wong bagi link, hang tekan link, hang buka letak kat tepi tu betul hang baring tidur. Ha Akmal? Tu kawan lain budak lelaki sekarang duk message Akmal, weh Miss Wong tanya hang soalan cepat. Ya, madam. So, primary dengan secondary, observation? Colorless, madam. Colorless. Alright, dua-dua. Semua jadi colorless. Saya rasa macam tu lah, madam. Alright. Akmal kata dua-dua ni jadi colorless. Dengan kata lain, tiga-tiga jadi colorless. Buat apa nak buat kalau macam tu? Alright. Ada yang bagi jawapan lain? Ada yang nak bagi? Betul kan jawapannya? Ada orang dapat jawapan lain? Decolorize. Irene? Yang tertiary itu remain unchanged. Tertiary itu remain unchanged. Alright. Ada orang kata purple color of KMNO4 remain unchanged. Okay. Saya rasa semua orang setuju untuk primary, secondary itu jadi colorless. Okay, setuju. So tertiary, merah menang ke biru menang? Colorless or Biru. biru. Ada yang kata biru. Orang lain? Ada seorang je supporter kan? Yang untuk tertiary, purple color of KMNO4 remain unchanged. Okay, remain unchanged. So, remain unchanged. Betul. Dengan kata lain, oxidation, alright? Oxidation, proses oxidation ni, dia hanya boleh bezakan tertiary daripada primary dan secondary. Sebab primary dengan secondary akan bagi observation yang sama. Primary dengan secondary, dua-dua akan menyebabkan purple color decolorize. Tetapi tertiary, hang rendam dalam air panas sampai 1000 tahun pun dia akan kekal jadi purple color. Alright, dia akan kekal jadi purple color. Tertiary akan maintain purple color tu. Dia takkan decolorize. Okay, setuju? Bergerak kepada equation. Equation, saya tak nak guna data analisis ni. Saya nak kamu buat data analisis ni sendiri, so saya nak bagi yang general je. Saya nak bagi yang general sahaja. Apa maksud saya general? Saya nak tunjuk dulu untuk primary alcohol. Ada soalan boleh tanya sebab kamu memang tak belajar lagi. So primary alcohol is something like this. Kalau semua setuju, saya ada OH, saya pegang satu je carbon. Yang lain tu katakan saya pegang H. That is my primary alcohol. Okay, setuju lah? Dalam proses KMNO4, do you know what is happening? Simple. Cara kita tulis KMNO4, H plus, heat. Okay. And what is happening? Tengok macam mana saya buat. Carbon yang pegang OH akan buang OH tu. Carbon yang sama
akan buang satu lagi H. Karbon yang sama mesti adalah karbon yang sama. Dan apa yang berlaku? Karbon yang sama itu masih pegang C. OH keluar, H keluar, ganti dengan double bond O. Kenapa saya kena buang dua benda? Sebab saya nak gantikan dengan double bond O. So saya kena buang satu ikatan OH, satu ikatan H yang duduk pada karbon yang sama. Supaya double bond ini boleh duduk balik pada karbon yang sama. Setakat ni. Okay. Next, saya masih ada satu hidrogen. Karbon yang sama ini masih pegang satu hidrogen. Dan apa yang berlaku pada hidrogen tersebut? Hidrogen tersebut akan jadi OH. Alright, nak bagi nampak lagi, saya kekalkan kedudukan dia. Karbon hidrogen satu lagi akan jadi OH. So this is the changes that happen. So nak buat oxidation, OH dan H pada karbon yang sama kena keluar terlebih dahulu, ganti dengan double bond O. Kalau karbon yang sama ini masih pegang hidrogen, hidrogen akan jadi OH. Kenapa proses ni berlaku? Nama pun oxidation. Tahu tak proses oxidation tu apa? Bagi oksigen. Tahu tak function KMNO4 tu apa? Bagi oksigen. Sebab tu dia O4. Kerja dia adalah mengoksidakan orang lain. Kalau kerja dia adalah mengoksidakan orang lain, proses pengoksidaan tu, proses mengoksidakan orang lain tu sebenarnya adalah bagi oksigen. So selagi saya boleh bagi oksigen pada karbon yang pegang OH, saya akan bagi. Alright, so OH tu dia jadi macam upgrade tau, level tinggi, level up. OH single bond jadi double bond O. Hidrogen yang ada jadi OH. Nampak? So yang tu primary. Kita bergerak kepada secondary. Bila secondary, karbon pegang OH, karbon yang sama akan pegang dua karbon. Baru dia jadi secondary. So satu lagi tinggal hidrogen. So sama, guys, kita akan fokus pada karbon yang pegang OH. And what is happening when you undergo oxidation? Saya akan ada KMNO4, saya akan ada H+, saya akan pegang K. Same old story sayang, kita hanya fokus pada karbon yang pegang OH. OH akan belah, hidrogen yang duduk pada karbon yang sama akan belah. Apa yang berlaku? Karbon yang tak berubah, kekal. Jangan ubahkan dia. So, karbon yang pegang OH tadi akan jadi double bond O. Alright, karbon yang pegang OH akan jadi double bond O. Are we still together, ladies and gentlemen? Yes. Boleh ikut? Sebab benda ni kamu tak belajar lagi dan saya sekeluar. Lucas antara yang senang buat, antara yang jelas result dia, dan antara yang suka keluar. Dalam final exam nanti pun dia suka keluar. So, kena hati-hatilah. Okay. So, soalan saya yang seterusnya. Ada OH atau tak ada? Tak ada. Kenapa tak ada? Amira kata tak ada. Sebab? Sebab lebih bond untuk C. Satu, sebab dia akan lebih bond. Kalau teacher letak lagi OH, kita akan perasan dia lebih bond. Karbon tengah ni jadi 4, 5 bond. Yang kedua, dia tak ada OH, tengoklah pada dia weh. Dia pegang tak lagi hidrogen? Dia tak ada hidrogen dah. Hidrogen ni dah keluar. OH dah keluar, gabung dah jadi double bond O. Dan karbon tengah yang saya kuningkan ni dah tak ada hidrogen. Kalau ada hidrogen, baru jadi OH. Kalau tak ada, duduk diam lah. Alright, tak buat apa dah lah. Dia tak boleh nak bagi oksigen kat orang lain dah lah. Dia boleh bagi, dia hanya boleh upgrade OH jadi double bond. Oh, habis cerita. So, secondary alcohol, primary alcohol ada observation. Purple color, KMNO4 tu ada kerja nak buat. Dia boleh bagi oksigen kat orang lain. So, purple color decolorize. Tak ada dah. Hilang purple color tu. Tapi kalau tertiary, kita tengok tertiary. Alright, tertiary alcohol adalah macam mana? Tertiary alcohol adalah carbon
pegang OH, pegang carbon. That is my tertiary alcohol. Saya undergo KMNO4, H+, hit. Macam biasa, carbon yang pegang OH. Ada hidrogen tak dia? Boleh tak saya buang OH dan jadikan double bond O terus sekarang? Tak boleh. Tak boleh sebab syarat nak buang OH dan jadi double bond O, carbon yang sama kena buang hidrogen juga. So carbon ni tak ada hidrogen. Kalau saya jadikan juga double bond O, dia akan jadi macam ni. Terlebih ikatan. Betul tak? Terlebih ikatan 5. Mana boleh? Salah lah. Sebab dia tak pegang H. Sebab tu dia jadi no reaction. And that is the reason why kenapa Amir kata observation untuk tertiary alcohol, purple colour remain unchanged. Yang kawan kamu lain pun setuju. Okay? So, no reaction. Sebab saya tak ada hidrogen. Pada carbon yang pegang OH tu dah tak ada hidrogen. So, tak boleh jadi double bond O. Nampak proses dia? Okay? Dan proses ni tak kisah hang letak pada oksigen apa pun, janji dia tertiary alcohol, dia akan dapat macam tu. Konsep dia sama. So untuk saya dia lagi senang. Hang cari je carbon yang pegang OH. Tak payah tengok kat semua carbon pun. Alright, sangat senang. Question so far? No. No, senang lah. Habis lah. Tak boleh habis macam tu lah. Mana kelas, betul tak? Okay, ada soalan ekstra sikit untuk kamu. Okay, saya nak equation, chemical equation dan juga observation, dua-dua, untuk Lucas test, untuk oxidation reaction, untuk tiga-tiga alkohol yang saya ada kat depan. Okay, so selain daripada apa yang pre-lab bagi, saya nak tanya yang ni sebab dalam soalan kamu tak ada yang ring, tak ada yang cyclo. So saya nak tanya yang cyclo. Okay, my tips over here masih balik kepada yang pertama, kamu kena tahu dulu dia primary, secondary atau tertiary. Baru kamu boleh proceed. Kalau tak, memang tak boleh proceed. Okay, so this is the soalan extra. Benda pertama yang saya tanya minggu depan sebelum buat amali, equation dan observation untuk tiga ni. Okay, patutnya dah siap lah sebab saya nak kamu hantar pre-lab ni. So patutnya akan ada lah before next week tu. Okay, next. Sebelum saya akhir, kita ada last adalah part C, esterification. Ada soalan ke sebelum saya masuk ester? Lucas dengan oxidation? Okay. Equation boleh buat? Alright, okay, tak ada masalah. Beres. Hampa sentiasa tak ada masalah. Mic kamu boleh buka time teacher, Miss Wong kata, okay, I'll see you next week and thank you for the class. Time tu thank you Miss Wong, thank you Miss Wong. Time tu mic buka. Time ni macam cakap dengan dinding. Ni kalau laptop saya boleh bagi respon, laptop saya pun rasa nak jawab on behalf of hampa. Okay. Esterification, last thing. Just 5 minutes. Esterification adalah proses untuk hasilkan ester. Kita ada banyak cara untuk hasilkan ester. Banyak cara. Tapi dalam lab, biasanya kita akan guna cara alkohol tambah carboxylic acid. Alright, your alcohol. Campur dengan carboxylic acid. Okay, kamu akan dapat ester. Kamu akan dapat ester. C double bond O, single bond O. Okay, kamu akan dapat ester dan juga air. Water. Okay. So, kita ada banyak cara tapi yang kita akan buat dalam lab untuk esterification adalah guna alkohol, guna carboxylic acid. Kamu akan dapat ester dan juga byproduct water. Okay, pertama. Kedua, saya nak tunjuk equation terus. Saya ada ethanoic acid, saya ada 2-propanol. So, alkohol yang Miss Wong guna adalah 2-propanol. Saya bagi lukisan tu sebab kamu tak belajar lagi. Sepatutnya nanti kamu akan belajar 2-propanol tu apa dan kamu akan boleh tulis lah. Dan ethanoic acid adalah CH3, C double bond O, OH.
Okay. Proses ester kena wajib ada concentrated acid. Depends lah, lab kamu guna sulfuric acid ke, lab kamu minggu depan nak guna sulfuric acid ke, hydrochloric acid ke, tak kisah sangat, tapi kena concentrated strong acid. Kena ada H+, kalau tak jadi. Okay, kena ada concentrated H+. So saya adalah H+ tu. Okay. So proses saya dapat macam mana? Apa yang akan berlaku untuk dapat ester? Obviously, ester yang kita nak adalah C double bond O dan O. So C double bond O dan O datang dari mana? OH datang dari mana? OH tu somebody kena buang lah. Someone kena buang OH, someone kena buang H. Siapa buang OH, siapa buang H? Rasa-rasa? Teka? Siapa akan buang OH? Alkohol atau carboxylic acid? Alkohol. Selalu budak akan kata alkohol akan buang OH. Nope. Saya senang je nak hafal. Cikgu saya ajar dulu macam ni. Siapa yang banyak O, siapa buang OH lah. Nampak? Sekarang alkohol pegang Carboxylic acid. Ya, alkohol pegang satu O je, carboxylic acid pegang dua O. Yang buang OH adalah carboxylic acid sebenarnya. Dan kalau carboxylic acid buang OH, alkohol hanya akan buang H ini. Alright? Yang ni kamu akan belajar nanti dalam chapter alkohol. Ni saya ajar cara yang senang untuk kamu faham. Explanation semua duduk di belakang nanti, belajar dan tutup. Yang ni saya ajar cara orang kata, cara senang lah, cara senang nak tahu je. Kita nak tahu siapa yang keluar je. So, OH akan keluar. H akan keluar. Macam mana nak dapat produk dia? Kita salin balik untuk alkohol. So, alkohol teacher adalah CH3, C, H, CH3. Kita salin balik dalam keadaan O. Okay? H dah tak ada kan? H dah keluar. H dah tak ada, so ikatan ni nak sambung kat siapa? Ikatan yang teacher merah kan ni nak sambung kat siapa? Dia akan sambung pada karbon yang dah buang OH. Alright, dia orang yang hilang kawan tu yang akan gabung. Orang yang hilang kawan tu akan gabung. Cara dia senang, jangan main letak suka hati je. Orang yang kehilangan kawan akan gabung. So, dia akan sambung balik dengan karbon yang pegang double bond O, yang pegang CH3. Nampak? Senang je. Tak payah pusing-pusing, tak payah duk pelik-pelik macam mana lukisan, tak ada. Orang yang hilang H, orang yang hilang OH akan gabung. So ni ikatan baru antara dia orang. Dan your ester. Setuju? Okay. Dan datang dari mana water? Saya buang H, saya buang OH. Sebab tu saya dapat H2O. Okay. So, yang Amir jawab dengan laju tadi, siapa nak buang OH? Amir cakap alkohol. Yang tu memang selalu tiap-tiap tahun saya dapat jawapan tu. Sebab kamu dah biasa di mana alkohol akan buang OH. Betul? Tak. Kat sini tak. Kat sini hang lawan dengan carboxylic acid weh. Bila hang lawan dengan carboxylic acid, kawan tu pegang 2O. Hang mana layan nak buang OH hang? Kalau hang ada satu je. Hang duduk dan dia buang H je. So, tak tahulah cara cikgu saya hafal dulu, saya ingat sampai sekarang. Saya pandai dah, saya tak ingat cara tu dah. Tapi saya ingatlah cara dia ajar saya tu. So, siapa yang banyak O, kita buang OH. Alright? So, carboxylic acid akan buang OH, alkohol akan buang H. Simple. Dapat H2O. Orang yang hilang kawan, gabung dapat kawan baru. Habis, settle. That is your ester. Okay? Last but not least, dalam soalan pre-lab kamu, dia ada tanya, ester tu dapat bau apa? Dan bila kamu Google mesti dapat ramai yang dapat apa pleasant smell, fruity smell, so on. Betul? Tak ada. Minggu depan bila buat amali, ambil bau tu. Saya nak tahu bau ester yang kamu dapat minggu depan tu bau busuk ke bau wangi. Ester selalunya adalah benda yang berbau. Tak kisah bau wangi atau bau busuk. Perfume kamu semua ester.
Okay, vanilla essence yang mak hang beli buat kek tu, orange essence yang mak hang beli buat kek tu, semua ester. Dia akan memberi bau orange tu, dia akan memberi bau vanilla extract tu. Okay, that is all ester. Okay, dan minggu depan yang kita buat amali tak semestinya dapat ester. Ambil bau tu. So saya nak semua orang ambil bau ester yang kamu dapat minggu depan. Sama ada bau wangi atau bau busuk, hang ambil dah bau tu. Saya suruh ambil bau, bukan sedut sampai mati. Tak. Saya hang pengsan dalam tu, aku tak buat apa dah, aku tinggal je. Okay? Betul lah. Aku nak buat apa? Mouth to mouth. Saya nak selamatkan kamu, tak ada. Saya tunggu je hang mati. Tak ada jahat. I'll let myself die but not you. Don't worry. Okay? Question? Tak ada? Miss, nak tanya tentang perfume. Mm-hmm. Kan mostly perfume dia contain alcohol and ester. Mm-hmm. Means that the ester yang bau yang wangi. So alcohol is the medium untuk transfer daripada satu botol ke badan kita lah kan? Kind of pelarut dia. Okay. Boleh. Solvent dia. Saya rasa maksud kamu transfer ke badan kamu tu adalah pelarut lah. Ya. Aha. Ya. Betul. Dan kenapa kita pilih pelarut alkohol? Ataupun kalau nak sambung lagi soalan kamu, kenapa kita nak pilih pelarut alkohol, kenapa kita tak pilih air? Sebab takat dia rendah. Mudah meruap? Yes, sebab dia mudah meruap. Dia mudah meruap sebab boiling point dia rendah, dia senang jadi gas. Bayangkan kalau perfume hang guna air, hang sembur kat badan hang, lepas mungkin setengah jam bau dia nak kering weh. Gila lah. Basah baju aku. Betul tak? Macam tu lah. So benda, that is one of the thing lah. Okay. Tapi kan yang membezakan concentration tu kepekatan ester lah. Macam EDT dengan EDP, ester tu lagi pekat, lagi power dia. Saya tak boleh nak kata ester dia lagi pekat, lagi power bau dia. Dia depend jugalah ester tu ester apa. Sebab semua perfume ada bau lain-lain. So certain benda memang dia asal-asal ada bau kuat. Dia depends juga ester tu apa. Sebab ester tu nampak rantai karbon kat belakang ni. Oh, tiba-tiba cerita pasal ester pula. Ester tak belajar pun dalam syllabus kamu weh. Just cerita short-short je lah. Siapa yang akan menentukan bau yang berbeza adalah R group yang duduk kat belakang ni. Alright. Kalau dua kumpulan karbon ni, sebab ester takkan ubah dah. Mesti C double bond O, single bond O. So kumpulan dua ni kalau berubah, bau ester tu pun akan berubah. Sebab tu kenapa saya kata pleasant smell tu tak semestinya kita akan dapat dalam amali. Alright, dia akan depends on alkohol apa yang kita guna, carboxylic acid apa yang kita guna. Kadang-kadang ada amali yang kita akan dapat ester bau macam yuhu gam. Bau macam telur busuk. Dia depends lah alkohol apa yang kita guna. Alright, jangan expect ester minggu depan akan dapat bau yang wangi. Tak semestinya. Dia boleh jadi bau at the same time busuk. Okay, bau yang mungkin bukan yang kamu expect lah. Tak semestinya bau buah yang kat konon-konon kamu Google tu tak adanya. Dia depends pada alkohol yang kita guna. Okay? Alright. Jangan risau. Kalau perfume yang hampa beli tu, perfume yang hampa beli, kalau kamu buka perfume, kepala perfume tu kamu buka betul letak lama-lama pun dia tak kering, perfume tu tipu air je dalam tu. Perfume murah tu. Okay, jahat tu. Kalau perfume yang betul-betul perfume daripada alkohol dengan ester, perfume tu kalau kamu tak guna pun, kamu buka penutup dia, lubang spray tu pun, kamu buka lama-lama dia akan kering. Alright? Sebab alkohol tu dia senang meruap. So ester yang duduk dalam alkohol tu akan sekali meruap lah. Bau tu akan hilang. Okay? Lagi? Alright Miss, thank you. Soalan? Tak ada? Tak ada apa? So saya ada tinggalkan kerja sikit kat kamu. Ada soalan-soalan yang saya tinggalkan kat kamu macam biasa. Make sure cari jawapan. Make sure kamu boleh bagi tahu kat saya kenapa minggu depan masa amali. Dalam lab minggu depan kita akan tengok lagi lah observation kita tu betul atau tidak. Okay, kita akan buktikan observation kita betul atau tidak. Kerja ekstra atas pre-lab kamu adalah 3 structure ni. Tentukan kelas diorang dan juga saya nak equation dan observation untuk Lucas test dan oxidation reaction. Extra question ni letak, saya akan minta kamu hantar pre-lab yang kita dah bincang hari ni, kamu kena hantar. Bila boleh hantar? Hari ni hari Selasa. Rabu esok sebelum tengah malam pukul 12.
Okay, ni dah siap dah nak lengkapkan exercise ni. Tanya. So, Sekali exercise- dengan jota madam. Jota tak payah. Jota saya nak tanda dalam lab minggu depan. Oh, by the way, lab minggu depan tak boleh bawa masuk lab manual. Semua orang hanya boleh bawa masuk lab booklet yang ada jota ataupun kertas jota anda. So kalau jota hampa mampu, hampa buatlah eksperimen tu mampu. So tak ada lab manual dalam makmal saya selepas ni. Hanya jota sahaja dibenarkan. Jota tak payah hantar sebab saya nak tanda hard copy, saya nak tanda. And saya nak tengok cara kamu buat balik. Dan juga pre-lab tu adalah hanya pre-lab dan juga soalan ekstra ni di belakang sahaja. Okay? Alright. So esok boleh hantar? Esok sebelum tengah malam pukul 12 dan apa esok tak ada kelas dah. Okay, kalau dan tak ada apa, I think that's it for today. I'll see you and have a good day. I'll see you in the lab next week. Okay? Alright miss, thank you. Thank you class. Thank you, Miss. Thank you saya. Thank you, miss. Time ni dia semua mic okay, line okay, semua okay. Bye. Thank you, Miss. Thank you. you, Miss.